Muncul dia ni, pergi kerja aja, mula-mula pergi kerja aja. Tapi kerana amanah dia, kerana bagus dia, dia ni kelebihan dia satu, jaga mak. Dia apa pun jaga mak. Kalau dia nak ambil cuti pun, dia pergi jumpa tokey dia, dia kata, bos, saya nak kena cuti hari Sabtu Ahad ni, pasal apa? Pasal saya dah janji mak saya nak pergi sana, nak pergi sini. Dia kira mak ya. Rupa-rupanya buat baik dengan mak ni dinilai oleh tokey ni tadi. Dinilai. Tuan-tuan, buat baik dekat mak ni pun ciri takwa. Tokey ni kata apa? Dia kata, ini orang semayang punya orang. Itu pasal dia jaga dia punya mak. Akhirnya, dia bagi kepercayaan dekat kau ni lebih daripada dia percaya dekat anak dia. Hang urus semua. Anak aku nak apa pun, hang kena kata okey, baru dia boleh ambil. Tuan-tuan, hari ni hidup senang. Dia duduk pakai Mercedes lampu bulat. Satu hari mak dia kata kat dia, bila hang nak beli kereta macam tu, tunjuk Mercedes 320. Mak dia, orang tua dia pun reti juga apanya. Mak dia kata kat dia, ni cerita kat saya. Dia kata, mak dia kata, bila hang nak beli kereta macam tu? Mak kata punya pasal, dia kata esok, ustaz, dia kata saya bawa kereta saya ni pergi tukang, dia kata pergi trade in, ambil 320 buat pulang. Pasal mak saya kata, bila nak pakai kereta ni? Kalau nak pergi tukang duit tak ada, tak boleh tukang dia tuan-tuan. Duit ada sama lah, tukang. Bila tukang, dia kata bawa balik pergi dekat tokey dia ni. Tokey kata, dia kata siapa? Dia kata kereta saya. Dia kata apa hang pergi beli 320? Under power. Tokey kata, hang pergi tukang ambil 420 pula. Dia kata, ustaz, saya pergi tukang ambil 420, duit tu ambil balik kat saya, tokey bayar semua. Dia kata, kereta pun dapat 420, duit pun dapat balik. Dia kata, saya duk fikir balik benda ni, ustaz, kok mana boleh jadi macam mimpi? Dia kata, benda ni macam mana, ustaz? Dia tanya saya kata kat dia, macam mana Allah yang bagi benda tu? Bukan tokey Cina tu bagi. Tokey Cina tu nampak macam bagi, tapi hakikatnya Allah yang bagi dekat kamu. Allah bagi kerana kamu jaga mak kamu. Saya kata kat dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita tak boleh kata, Allah ustaz, bawa contoh tu 1 dalam sejuta. Kita kata, betul, walaupun 1 dalam sejuta, tapi kalau 1 tu kena kat kita, lagu mana? Betul, benda tu bukan semua orang boleh jadi macam tu. 1 dalam sejuta, dalam 2 juta 2 orang ni dapat. Tapi penduduk Malaysia berapa juta tu ada? Hak tu ada lagi tutah ke hak kita? Tapi kesimpulan dia satu, tuan-tuan. Kesimpulan dia satu, buat kerja amanah. Takwa kepada Allah. Hak nak bagi itu Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Inilah yang Tuhan sebut dalam Quran, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah bagi rezeki kepada dia daripada sumber yang tidak disangka-sangka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka dalam hadis yang kita baca tadi, Nabi SAW kata, siapa yang ditimpa apa, yang ditimpa susah, maka dia berusaha di samping dia minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah pasti akan bagi dekat dia. Sama ada Allah bagi dekat dia segera, ataupun Allah bagi dekat dia lambat, ataupun Allah bagi dekat dia lambat laun. Pokok pangkalnya mengadu dekat Allah, Allah akan bagi. Cuma bila Allah nak bagi, itu Allah sahaja yang mengetahui. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka menurut kehendak Tuhan dengan kurnianya dan dengan keadilannya. Oleh sebab itu, hendaklah seseorang yang miskin, yang fakir itu, apabila berhajat hapuskan fakir miskin itu, maka hendaklah beradab dengan sesungguhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan minta kepadanya. Itu dia. Apa pun minta pada Allah. Dan turut sebagaimana yang disuruh Allah, serta berusaha menuntut yang dipinta kepadanya itu. Dan kata At-Tirmizi, ini hadis hasan, lagi sahih, lagi gharib. Masalah dunia yang memadai bagi seseorang atas izin syarak itu banyak mana? Yang kata dunia ni banyak mana yang dianggap cukup untuk kita? Sesungguhnya menghimpunkan dunia ni, tiada seseorang pun daripada ahli dunia yang menghimpunnya, melainkan tidak cukup dengan sentiasa kepadanya. Itu dia habang dulu. Kita duk baca dalam surah At-Takatsur, Alhaakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir. Tuhan kata, Tuhan sumpah kebinasaan kepada orang yang takatsur, yang kerja nak bagi banyak, duit 1,000 nak bagi jadi 10,000, 10 nak bagi jadi 100, 100 nak bagi jadi 1,000,000. Orang hak jenis macam ni, celek mata fikir nak cari dunia, nak cari dunia, nak cari dunia. Orang macam ni Allah sumpah kebinasaan.
Orang ni yang kata manusia ni, yang kata orang ni, dia akan jadi tamak haloba dengan dunia ni sampai bila dia nak jadi macam ni? Tuhan kata hatta zurtumul maqabir, sampai dia menziarahi lubang kubur. Manusia ni, nama kata manusia lagi tak mati, lagi tu nak cangkui. Nama kata manusia ni tak larat pun duk fikir lagi. Duk fikir ni rumah sewa orang tak duduk, duk fikir duk sakit pun duk fikir dunia lagi. Yang kata manusia ni. Maka dia sebut di sini, dia kata menghimpun dunia itu tidak seorang pun daripada ahli dunia yang menghimpunnya, melainkan tak pernah cukup dengan sentiasa kepadanya. Manusia ni tak pernah cukup himpun dunia. Sekiranya seorang telah dikehendaknya 10 dinar, kemudian didapatnya sebagaimana kehendaknya itu, maka berkehendak lagi dia 20 dinar. Dan kata manusia ni. Gaji 500 duk teringin nak bagi sampai 1000. Dapat 1000 duk teringin nak pergi 1500. Dapat 1500 teringin nak pergi bagi jadi 2000. Duk tak cukup itu. Masa gaji 500 dulu pun anak-anak tak ada yang mati keboloran. Semua makan minum cukup belaka. Cukup belaka. Bukan cukup apa? Cukup-cukup belaka. Cukup-cukup. 500 pun cukup-cukup. Sedang-sedang gaji dah 5000. Cukup-cukup juga. Yang 500 dulu pun cukup-cukup. 5000 pun cukup-cukup. Jadi lagu mana ada? Manusia. Itu yang kata manusia. Bila dapat 500 belanja lagu 500. Bila dapat 5000 belanja lagu 5000. Duk cukup-cukup itu. Bila dah dapat 5000 dia turun pergi bagi jadi 500 balik. Yang tu tak cukup. Ni manusia. Dan hakikat ini diakui oleh agama. Agama kata manusia kalau mau 10 dinar, ditakdirkan Allah dapat 10 dinar, dia mau 20 dinar. Demikianlah jika telah dapat 20 dinar, nescaya nak 30 dinar pula. Tak cukup itu. Kita sentiasa lah, nama kata manusia ni sentiasa duk nak upgrade hidup kita, nak upgrade. Daripada kerja kelang jadi operator, teringin nak jadi supervisor. Bila operator sudah jadi supervisor, teringin nak jadi senior apa ke pula, ada dia punya ranking dia lah, duduk naik. Kalau boleh nak jadi general manager. Kalau boleh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sehingga tidak cukup pada nafsu nak menghimpun sampai mati. Kalau boleh sampai mati, dia nak cari duit situ lah. Maka jikalau seseorang itu nak tahukan kadar yang pada sebagaimana yang ditunjukkan oleh syarak, maka dikhabarkan di dalam hadis, iaitu apabila ada seorang khadam dan ada seekor tunggangan untuk pi perang sabilillah, maka cukuplah kira-kira menghimpun dunia. Agama kata apa? Agama kata kita kalau ada satu orang asisten yang boleh tolong kita buat kerja, dan kita ada satu kenderaan boleh guna untuk nak naik pi perang, itu sudah cukup. Itu sudah cukup untuk hidup dalam dunia. Oh, kalau kita tak ada apa, takat ada seorang kawan boleh tolong kita sikit sebanyak, oh tak boleh ya. Oh, takat ada kenderaan tu pula nak guna pergi turun perang, tak boleh. Tapi syarak punya ukuran, seseorang yang hidup di atas dunia ni, kalau ada satu orang duk tolong dia buat kerja, kemudian dia ada satu kenderaan untuk nak mudahkan dia pergi perang, itu kira cukup dah. Dunia bagi dia sudah cukup. Kalau dia dapat lebih daripada tu, itu sudah dianggap lebih daripada sepatutnya. Begitu. Maka hadis itu dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Abi Wa'il radhiyallahu anhu qala, jaa Muawiyah ila Abi Hashim bin Utbah wa huwa marid ya'udu. Faqala ya khali ma yubkik? Awaja yushiruk am hirsun 'ala dunya? Qala kullu la. Diriwayatkan oleh satu orang yang bernama Abi Wa'il. Kata dia telah datang Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma kepada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abi Hashim bin Utbah radhiyallahu anhu. Padahal Hashim itu sakit kena taun. Yang ziarah Sayyidina Muawiyah akan pak saudaranya. Ni nak cerita Muawiyah bin Abi Sufyan, dia pergi ziarah pakcik dia yang bernama Abu Hashim. Muawiyah bin Abi Sufyan pergi ziarah pak penakan dia, pergi ziarah pakcik dia nama Abu Hashim. Pakcik dia ni kena taun. Taun ni maksudnya penyakit wabak. Tiba-tiba dilihat Muawiyah akan pak penakan dia yang bernama Abu Hashim itu sedang menangis.
Kebetulan semasa Muawiyah sampai di rumah pakcik dia ni, pakcik dia sampai di rumah pakcik dia ni, pakcik dia tengah teriak. Maka berkata Muawiyah kepada pakcik dia, "Wahai pak saudaraku, kenapa aku lihat engkau menangis?" Bila dia sampai tengok pakcik tengah teriak, dia tanya pakcik dia, dia kata, "Ni pasal apa duk teriak ni? Adakah sakit yang menyesak akan dikau dan menyusahkan engkau, ataupun kerana loba kepada dunia dan sayangkan dunia?" Ada ke ditanya lagu tu kat pakcik dia? Dia pergi rumah pakcik dia kena penyakit taun, kena penyakit wabak. Bila dia sampai, kebetulan masa dia sampai, pakcik dia tengah sakit dan tengah duk teriak. Dia tanya pakcik dia, "Ni teriak ni pasal apa? Adakah teriak ni kerana sakit sangat, penyakit ni sakit sangat, ataupun teriak ni kerana duk berasa duk kampui dunia tak cukup lagi kah?" Ni kasar ni soalan. Maka jawab Abu Hashim, "Semuanya kata kamu itu. Tidak ada ia sebab bagi menangis aku." Dia kata, "Hang kata tu tak. Aku bukan teriak kerana tak tahan sakit ni, dan aku bukan teriak kerana terlampau tamak dunia. Dah, dua-dua hang kata tak betul. Aku bukan teriak kerana dua benda tu. Walakin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahida ilayya ahdan lam akhudh bihi. Qala innama yakfika min jami'il mal khadimun wa markabun fi sabilillah wa ajiduni al-yawm qad jama'tu." Dan tetapinya Nabi SAW telah menjanjikan kepada aku akan satu janji yang tiada aku ambil amal akan dia. Iaitu sabda Nabi, "Hanya sahaja memadai akan dia, wahai Abu Hashim, daripada sekalian harta yang kamu kumpulkan dia itu dua perkara saja. Yang pertamanya khadam, dan keduanya tunggangan untuk perang sabilillah." Dia kata, yang aku teriak ni bukan kerana aku tak tahan dengan sakit yang aku duk tanggung ni. Aku teriak ni bukan kerana aku tamak dengan dunia. Aku bukan teriak kerana dua benda ni. Tapi aku teriak ni pasti aku teringat Nabi ada pesan dekat aku satu benda, tapi aku tak patuh pada pesan Nabi. Ni aku teriak ni pasal apa? Pasal aku menyesal. Nabi pernah pesan dekat aku dua benda, tapi aku tak pegang kepada pesan Nabi ni. Lah ni aku dah sakit nak mati dah. Aku rasa aku menyesal sangat kerana tak ikut pesan Nabi. Iaitu Nabi pesan dekat aku, hidup atas dunia ni cukup dengan ada dua benda ni saja. Yang pertama ada khadam untuk tolong kita. Yang kedua ada tunggangan untuk nak naik pergi perang sabilillah. Nabi pesan ada dua benda ni cukup atas dunia. Tapi malangnya aku tak pakai apa yang Nabi pesan. Aku pulun cari harta. Kerana khadam itu pasti berhajat kepadanya. Dia kata khadam ni memanglah tak dapat tidak. Kita perlu ada orang tolong kita, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh hidup seorang dalam dunia ni. Khadam ni bukan maksud kata khadam duk tolong, duk kerja makan gaji dengan kita saja. Khadam ni maksud orang tolong kita. Kita boleh hidup ke dalam dunia seorang tanpa minta tolong orang. Boleh hidup seorang. Kita nak pakai baju selai ni pun berapa orang terlibat buat baju ni. Baju kita pakai ni berapa orang terlibat buat baju ni. Daripada orang hak kerja tanam pokok kapas no? Hak kerja tanam tu satu pasal, ada gembong tanah, ada traktor tanah satu pasal, ada mebuh baja satu pasal, ada jurus pokok satu pasal. Nak boleh jadi kapas tu saja, berapa ramai orang terlibat nak dapat kapas tu. Daripada kapas tu nak kena ada lori pi hangkuk bawa pi ke kelang, kelang nak kena pintai buat benang, daripada benang nak bawa pi kelang, kelang nak kena jalin benang nak buat bagi jadi kain, daripada kain ela tu nak kena bawa pi kedai tukang jahit, nak kena potong kain ela tu, nak potong buat seluar, buat baju dan sebagainya. Daripada dah jadi baju tu nak kena ada driver bawa mai ke kedai jual di supermarket, nak kena ada salesman, sales girl duk jual dan sebagainya. Kita pi beli, berapa ramai orang terlibat selai baju kita pakai ni. Bolehkah kita hidup seorang dalam dunia ni? Kita sentiasa berhajat kepada orang tolong kita. Itu cerita dia. Kita sentiasa berhajat kepada orang tolong kita. Kita tak boleh jadi kaya kalau tak ada kuli buat kerja untuk kita. Kita tak boleh jadi kaya kalau tak ada orang yang sanggup main kerja di kelang kita. Kita tak boleh jadi kaya kalau tak ada orang main sanggup buat kerja di tempat kita. Apa hak kita dapat Allah ni atas bantuan orang. Jadi dia beritahu dekat kita, dia kata kerana khadam itu pasti berhajat kepadanya. Kok mana pun kita perlu ada orang tolong kita. Ataupun sebab ada barang yang tiada kuasa memperbuat seseorang diri. Dia kata dan perlu ada orang tolong kita untuk nak buat satu benda yang kita tak akan boleh buat sendiri. Kita duk makan nasi hari-hari tu.
Berapa ramai orang terlibat nak boleh dapat beras, nak boleh masak di rumah kita tu. Berapa ramai orang terlibat. Hak kita tu masak makan hari-hari tuan-tuan, bukan beras daripada bendang kita, bukan daripada padi hak kita tanam. Kita pergi beli di kedai. Hak kita punya pergi mesin, kita hantar pergi jual. Kita pergi makan hak orang lain tanam punya. Makna kata manusia ni kok mana pun dia berhajat di antara satu sama lain. Begitu. Maka boleh khadam itu tolong akan dia. Dan tunggangan itu pula berhajat kepadanya dalam perang sabilillah. Kerana dengan dia boleh kuat nak berperang dan menolong seseorang yang kurang kuat. Dan tiada jadi lekah, letih dan lemah dengan sebabnya itu. Kenderaan ni pula penting. Tak usah bercakap soal nak pergi perang. Nak pergi perang nak kena naik kuda, nak kena naik unta, nak kena naik apa zaman Nabi dulu. Kalau zaman lah nak pergi perang orang naik kapal terbang jet. Kalau zaman lah nak pergi perang orang naik armada, orang naik kapal laut. Tuan-tuan, 2-3 hari lepas Amerika kata dia nak hantar pasukan marine dia, pasukan tentera laut dia nak main jaga Malaysia. 2-3 hari lepas Amerika kata dia nak hantar main pasukan tentera laut dia nak main jaga Malaysia. Pasal apa? Pasal Malaysia sendiri pihak abang kata dalam negeri dia ada ramai pengganas. Kita pihak abang tu atas tujuan kita. Tapi pihak luang pula dia faham cara dia. Oh, dia kata betul. Kita duk kata Malaysia ni banyak pengganas. Banyak sungguh. Han tengok mereka sendiri mengaku kata banyak. Jom kita pakai pergi tolong jaga negeri mereka. Kalau esok dia jawab balik, dia kata aku tak peduli. Aku nak pergi juga. Nak buat aku mana? Ini benda kita nak kena tengok. Cerita dia nak main itu semua kenderaan. Dia main dalam bentuk jet pejuang. Dia main dalam bentuk armada. Dia main dalam bentuk kapal perang. Dia main... Semua ni kenderaan. Kenderaan ni diperlukan. Bukan saja dalam perang. Dalam keadaan biasa pun kenderaan diperlukan. Tentu nak main mengaji di masjid pun kena ada kenderaan. Kalau pukul kaki, kita keluar lepas asar tadi. Lepas hajar lagi baru kita sampai. Elok-elok sampai ambil semayang sunat tahiyat masjid, main isyak balik lah. Kuliah dah habis setengah jam sebelum kita sampai. Kita nak main ni pun nak kena ada kenderaan. Jadi Nabi nak bagi tahu kata atas dunia ni dua benda ni tak payah elak. Satu, perlu pertolongan orang. Yang kedua, kenderaan. Kenderaan ni bukan aksesori. Orang putih kata, tapi dia necessity. Kenderaan ni bukan satu lambang kemewahan, tetapi kenderaan ini satu keperluan. Tak ada kenderaan susah. Tak ada kereta susah, tak ada motor susah. Maka kenderaan dan juga orang tolong ni, ini keperluan duniawi. Nabi SAW beritahu macam tu. Maka pada hari ini aku dapati diriku. Ini kata Pak menekan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan tadi. Dia kata maka pada hari ini aku dapati sesungguhnya telah aku kumpul beberapa banyak perkara lebih daripada wasiat Nabi itu. Nabi pesan kata atas dunia ni ada dua ni cukup. Satu, ada orang boleh tolong kerja kita. Yang kedua, atas dunia ni kita ada kenderaan cukup. Kita tak menyusah orang. Tapi Pak menekan pada Muawiyah ni, dia kata apa? Abu Hashim ni dia kata apa? Dia kata aku ni dah lebih daripada hak Nabi kata. Aku jadi satu orang yang kaya raya, aku ada kenderaan banyak dan aku ada khadam yang cukup ramai. Aku ada harta melimpah dan sebagainya. Aku dah ada lebih daripada hak Nabi kata. Aku rasa aku dah langgar pesan Nabi SAW. Pasal itu aku menangis, dia kata. Masalah, mengambil tanah tempat bertanam tanaman. Sesungguhnya adalah syarak kita mengharuskan ambil tanah sebagai tempat bertanam tanaman itu. Akan jadi tempat bertanam tanaman dan berkehidupan. Dia nak bagi tahu dekat kita bahawa agama suruh kita manfaatkan tanah ada-ada. Itu sebab tuan-tuan, dalam hukum syariah Islam, tanah kalau sekiranya tidak digunakan untuk satu tempoh masa, kerajaan boleh ambil. Undang-undang syariah Islam, dia duduk di bawah peruntukan, dia panggil Ihya'ul Mawad. Dia panggil Ihya'ul Mawad, maksudnya menghidupkan bumi yang mati. Kalau kita ada tanah sampai berekar-ekar, beratus-ratus ekar, berpuluh-puluh ekar, dan kita tak buat apa, duduk tanam pokok lalang penuh begitu aja, apa pun tak buat. Nampaknya tanah itu tidak dimanfaatkan dari segi ekonomi. Kerajaan yang memerintah boleh ambil tanah itu dengan tujuan untuk nak menghidupkan tanah yang mati itu. Pasal apa? Pasal semangat di dalam syariah Islam, dia suruh kita rajin menghidupkan tanah. Semangat yang ada dalam syariah Islam, dia mahu orang Islam rajin menghidupkan tanah. Tuan-tuan, kita pergi supermarket Carrefour tu.
Kita tengok sebelah parking lot Carrefour tu tanah Cina tu. Bukan luas mana pun. Apa dia buat dengan tanah dia? Sayang. Tuan-tuan tengok tanah orang kita ni. Apa betul buat? Tanah Cina sebelah Carrefour tu. Kawasan tu tuan-tuan. Bukan kawasan pertanian. Itu kawasan pembangunan. Tanah tu kawasan pembangunan. Dua ada sebelah Carrefour. Kawasan tu dah jadi golden triangle. Siapa ada tanah kawasan tu boleh jadi jutawan segera. Tanah kot tu bukan jual kira relung. Bukan jual kira ekar. Tanah kot tu jual kira kaki. Cina yang ada tanah tu sebelah supermarket Carrefour tu, tanah tu dia tanam sayang tuan-tuan. Kita pergi duk parking kereta duk tengok malu kat diri sendiri. Malu. Saya tak turun. Orang perempuan turun pergi beli, dia duk letak kereta. Apek tua ada tanam tu. Bukan muda. Apek tua ada tanam tu. Kita duk dalam kereta duk tengok. Ya Allah. Dia pun memanfaatkan tanah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka dia bagi tahu di sini, dia kata kita mengambil tanah untuk nak buat bercucuk tanam. Apa pandangan syarak tentang benda ni? Dia kata adalah syarak kita mengharuskan ambil tanah. Tempat bertanam tanaman itu menjadi tempat bertanam tanaman dan berkehidupan. Boleh kita pergi ambil dengan tujuan nak bagi hidup tanah tu. Tetapi membanyak-banyakkan mengambilnya, menjadikan lebih masyghul, yakni lebih sibuk kepadanya daripada berbuat ibadah, adalah, dan kerana itu dipesan oleh Nabi SAW, jangan membanyak-banyakkan mengambilnya supaya tidak kuat berbimbang kepada dunia. Agama haruskan kita ambil tanah untuk nak bercucuk tanam, untuk nak membangunkan tanah. Tapi kalau pergi kerja cari tanah aja, sampai apa pun tak ada, mengaji tak ada, semayang tak ada, apa pun tak ada, yang ni ditegah oleh agama. Biasa lah tuan-tuan. Agama memang lagu tu lah. Dia tak suruh kita tumpu dunia sampai buang akhirat. Agama pun tak suruh kita semayang sampai tak ada apa atas dunia. Agama suruh kita balance di antara dua benda ni. Tanah dia suruh cari, dia suruh kita usaha menghidupkan tanah, dan dia tak mau kita sampai tinggal agama kerana duk pulun dengan bab tanah. Sebut tang mana pun ada tanah dia. Sebut tang mana pun tanah dia ada. Tak ada banyak, ada sikit. Dia kerja beli tanah aja. Tengok sampai tua tak ada nak mengaji agama. Zakat pun tak bayar. Apa pun tak. Pasal dia tak tahu. Dia tak tahu kata kena bayar zakat pun. Pasal apa? Pasal dia habis masa dengan duk cari tanah, duk buat harta je. Tangkap tanah 30,000, taruh buang 5 tahun, taruh buang 10 tahun, jual 1 juta. Kaya-kaya. Satu lagi dengar pula siapa kata kapit duit tak ada, anak nak masuk universiti, nak mengaji, duit tak ada dan sebagainya, pump pergi tangkap kat dia pula. Beli berapa? Beli pada orang yang desperate, orang yang terkapit nak pakai duit dandan. Nilai tanah tu sepatutnya 200,000. Dia pergi semang-semang, dia beli 70,000 ya. Pasal apa? Dia ambil kesempatan atas kawan yang tersepit tu. Dia ambil kesempatan. Dia beli 70,000. Dia beli di bawah daripada nilai semasa. Itu salah satu unsur zalim yang dia buat dekat orang. Dia ambil 70,000, taruh 2 minggu aja. Dia jual balik, dah jadi 300,000. Duk buat kerja macam ni sampai tak dan dengan agama. Yang tu yang dia marah. Kalau dia jenis orang yang jaga agama, di samping dia duk menjaga beli tanah, jual tanah, di samping tu dia orang yang beragama, dia tak akan buat benda-benda yang salah macam tu. Orang bagi deposit dekat dia 20,000. Janji dalam masa sebulan nak bayar. Duit tu nak bayar penuh. Kalau sekiranya dalam masa sebulan tak boleh bayar, 20,000 ni burn. Dia kata 20,000 ni kira hangus. Dia kata lagu tu. Tengok cukup sebulan kau tu tak boleh bayar sungguh. Kalau dia satu orang yang mengaji, dia tak makan duit 20,000 tu. Dia panggil kontuk balik, dia kata betul-betul hang boleh tak boleh beli tanah aku ni. Kontuk kata tu nampak pasal aku tak boleh. Tak boleh tak apalah, nak bukan rezeki hang dah tanah ni, ambil balik duit 20,000 ni. Itu orang yang menjaga tanah tapi dia mengaji, dia beriman kepada Allah, dia lain. Dia reti hak mana haram, hak mana halal, hak mana buat zalim, hak mana buat naya, dia reti. Maka dia tak buat zalim, dia tak buat naya, dia tak makan benda haram. Tapi kalau tak reti, dia duk kira lah. Aku janji. Dia pun dah sign surat. Kalau dia tak boleh bayar dalam masa sebulan, duit ni habis. Burn. Dia kata duit ni habis. Aku janji dengan dia. Aku akan buat naya dia. Dia sign surat. Dia mengaku dia sanggup bagi kat aku duit ni. Dia duk sembang lagu tu. Betul ke kawan tu saja sanggup bagi kat hang 20,000? Kalau duit hang sendiri 20,000 hang sanggup ke saja nak bagi kat orang? Nampak? Orang yang beragama, orang yang beriman, orang yang mengaji, orang yang reti, dia tak akan buat benda macam ni. Dia tak lepas nak telan duit tu. Dia perasa benda tu berdosa bagi dia.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata dengan kerana dipesan oleh Nabi, jangan banyak mengambilnya supaya tidak kuat berbimbang kepada dunia. Sebagaimana tersebut yang demikian itu di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tattakhidhu ad-dai'ah fatarghabu fid dunya. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata dia telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan melampau-lampau kamu dalam membanyak-banyakkan mengambil tanah tempat bercucuk tanam, supaya bertanam tanaman kamu di dalamnya dan mengambil hasil isi tanah tanam tanaman sekalian kamu itu. Maka apabila sekalian kamu buat ambil banyak akan tanah tempat bertanam itu, nescaya jadi suka sekalian kamu kepada dunia. Maka dengan sebab tanah-tanah tempat bertanam sekalian kamu itu berhajat kepada sekalian kamu ambil berat, jaga dan memeliharanya. Jika tidak, sia-sialah ia dan dapat rugi sekalian kamu pada dunia. Dan jikalau sekalian kamu ambil berat pada memeliharanya dan ambil jaga padanya, nescaya lalai sekalian kamu dengan sebabnya itu dan daripada zikrullah. Dia kata itu dia. Kalau kita terlampau banyak harta, tuan-tuan, kita manusia, kita tak boleh buat semua benda. Bohong aja. Superman pun tak boleh buat. Bukan kita ni, Superman pun tak boleh buat. Semua nak buat. Semua nak buat. Nak jual kereta, nak jadi broker tanah, dalam pada tu nak jadi kontraktor buat rumah, dalam pada tu nak buka kedai makan, dalam pada nak buat semua. Tak boleh. Tak cukup tangan. Bohong kan? Tak cukup tangan. Satu benda kita tumpu buat pun dah cukup lah. Nak pergi buat semua ni tak cukup tangan. Kalau nak gagah buat juga, ada benda kita kena korbankan. Dan amat malang bagi kita kalau yang kita nak kena korbankan itu agama. Amat malang bagi kita. Tak ada. Memang tak ada. Semua nak buat. Yang ni pun nak buat, yang ni pun nak buat, yang ni pun nak buat. Masa 24 jam juga sehari. Kita nak buat 7 benda dalam masa sehari. Tak ada, tuan-tuan. Kalau gagah juga buat, ada benda yang akan dikorbankan. Dan biasanya yang terkorban itu agama. Jarang manusia sanggup korban dunia dia. Jarang. Kebanyakan manusia, agama dia sanggup korban. Ini yang diingatkan oleh agama kita. Jangan sampai jadi macam tu. Jangan sampai jadi macam tu. Kata Zubairi di dalam Ittihafus Sadah. Pendeknya, mengambil tanah tempat bertanam tanaman itu setengah daripada barang yang menghitam akan hati. Dia kata, itu dia. Kata Az-Zubairi, dia kata kalau kita terlampau gelut duk fikir pasal nak tambah harta, hati kita jadi hitam. Dan melalaikan seseorang itu daripada mengadap zikrullah. Maka siapa ternafi pada dirinya yang demikian itu, harus baginya membanyak-banyakkan mengambil tanah tempat bertanam tanaman itu. Kalau siapa dia kata dia boleh, walaupun dia buat kerja banyak, tapi dia tetap boleh bahagi masa untuk agama, Masya Allah, buat. Kalau dia kata dia boleh, buat, sabar. Buat bendang pun buat bendang. Lepas tu apa dusun, pokok durian ada sikit, cepedak, nangka, apa semua ada sikit. Dia bahagi masa cukup-cukup. Cukup time. Maghrib, balik rumah, mandi, pergi semayang. Lepas tu mengaji agama. Dia boleh buat dulu tu. Habis semayang Isyak sekali, balik di rumah, balik, tunggu dalam pukul 10-11. Galas senapang patah, keluar pergi nak tembak tupai apa pula. Dia boleh buat dulu tu. Tak apa, Masya Allah. Kalau boleh, pergi buat. Kalau boleh, kita sendiri tahu. Kita boleh, tak boleh. Kalau rasa boleh, tak apa. Kalau rasa tak boleh, jangan. Dia kata pasal apa? Takut tak lagi agama tergadai. Dia kata begitu. Masalah, mengurus harta itu bagaimana yang dipuji oleh syarah. Kata Imam Ghazali di dalam Ihya dan syarahnya. Ketahui olehmu, memberi taufik akan dikau oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahawasanya harta itu ialah sebagai yang telah kami khabar keterangannya dulu. Iaitu baik ia pada satu pihak dan tidak ada baik pada satu pihak. Ini tuan-tuan. Apa pun dalam dunia ni lagu ni. Manusia pun serupa. Baik satu segi, tak baik satu segi. Tak ada manusia baik A sampai Z baik semua. Melainkan Nabi SAW. Nabi lain. Nama kata manusia ni 90% baik, 10% ada aib dia. Nama kata manusia ni 70% baik, 30% ada busuk dia. Nama kata manusia macam tu. Nama kata benda yang ada atas dunia ni pun macam tu. Ada baik, ada buruk. Ada baik, ada buruk.
Kita senaman. Senaman ni ada kebaikan dia, tapi ada keburukan dia. Bila umur dah meningkat tinggi dan sebagainya, pergi senaman lebih daripada had dia. Dia boleh kena heart attack jatuh. Tengah-tengah boleh jatuh. Padahal senaman main badminton tu exercise bagus. Tapi bagi orang yang umur sekian-sekian tak boleh. Dia gagah juga, dia boleh kena macam lain pula. Jadi benda apa pun atas dunia ni, dia kata baik ada, tak baik pun ada. Maka harta pun macam tu lah. Harta baik dia ada. Bila kita ada harta, tuan-tuan, apa yang kita boleh buat? Banyak benda boleh buat. Bukan sahaja pergi Mekah buat haji, buat umrah kita boleh buat. Pasal ada harta. Bukan sahaja tu. Kita boleh pula guna duit yang banyak pergi melancong. Pergi melancong. Bukan melancong pergi seronok-seronok apa semua tak. Pergi melancong tengok tempat-tempat peninggalan Nabi-Nabi dulu. Kita boleh pergi ke Jordan. Tengok yang kata laut mati ni macam mana. Yang kata bila orang masuk tak tenggelam. Dia terapung naik apa semua. Kita boleh pergi tengok dan kita pertama yakin. Tu dia yang kata bekas Allah menterbalikkan umat Nabi Lut dulu. Ni dia yang Allah tinggal. Sungguh benda ni macam yang kita duk baca dalam buku. Hari ni kita boleh tengok dengan mata. Kalau kita tak ada duit, kita tak boleh sampai sana. Bila kita sampai sana, keyakinan terhadap apa yang kita duk baca adalah hadis ni lebih lagi. Bila ada duit, macam-macam boleh buat. Derma boleh buat sana sini, tolong orang boleh, dan banyak benda boleh buat. Itu kebaikan harta. Tapi keburukan dia pun bukan sikit. Keburukan harta ni pun bukan sikit. Kadang-kadang dia boleh menyebabkan kita lupa terus kepada agama. Pasal apa? Pasal tenggelam dalam seronok ada harta. Dia kata misalnya, semisal ulang yang dipegang oleh mentera ulang. Dia kata kalau nak buat contoh, contoh bomo ulang, pegang ulang. Dia kata. Lalu dikeluarkannya geliganya dan mastikanya. Apakala dilihat oleh orang bodoh akan bomo itu boleh pegang ulang dan boleh bawa keluar geliganya, maka dia pun ikut nak buat. Maka ulang itu pun membunuhkan dia. Dia kata contoh lagu tu. Bomo ulang. Dia boleh panggil ulang tu main. Entah pernah tengok di Tanjung dulu ada. Saya biasa tengok 2-3 kali. Ada orang jelutong Tanjung. Di rumah dia penuh ulang. Ulang Tanjung. Di rumah dia ni lagi banyak ulang. Ulang besar ni. Bawah katil dia, ulang sawah, ada ulang senduk, ada ulang apa. Macam-macam pelik-pelik punya ulang tu ada dalam rumah dia. Dan dia pun dia buat pertunjukan. Dulu dia buat pertunjukan tepi jalan. Saya tengok kali pertama di Pekanahat, Padang Serai. Kali pertama saya tengok. Kali kedua saya tengok kat Penang Road. Dia ni. Lah ni tak pernah tengok lama. Baru sembang dengan kawan. Dia berkata, Ustaz, lah dia dah standard sikit lah. Lah ni dia pergi buat show di hotel 5 star. Dia buat show. Ada tiket masuk dan sebagainya. Tuan-tuan, bukan ulang hadiah tu belah hak jinak ni. Kita pergi tangkap yang mana adalah rimba, mana ke satu ulang bisa pergi lempang depan dia. Dan dia boleh pegang ulang tu dengar cakap dia. Ilmu ulang apa tu ada kat dia, Allah yang mengetahui. Ini yang kata mentera ulang. Dia kata bomo ulang. Kan dia dulu dia jual tangkai apa kan, dia puja-puja apa, kontor rebah darah keluar ke hidung, ke telinga apa semua, tutup dengan kain. Lepas tu dia mai kat kita, hadu tengok ni, dia pegang kita, dia tanya kawan hadu tidung, dia tutup dengan kain tu. Ni orang aku pegang ni dia pakai jam tangan kiri ke tangan kanan, dia kata. Kawan hadu tidung tu. Mata keluar darah, hidung keluar darah, telinga keluar darah. Boleh doa abang, dia pakai jam tangan kanan, dia kata, betul. Baik abang hak saya pegang ni dalam poket kanan dia ada apa, dia kata. Dia duduk tidur, dia boleh abang. Dalam poket kanan dia ada sikat. Dia kata curang seluruh keluar sikat semua. Kita kata ni main kasang. Dia kata abang ni pakai jam jenis apa? Dia kata jam jenis rado. Dia ambil jam, kita tengok rado semua. Alah sudah kata. Kawan tu duduk tidur, duduk tutup muka. Habis semua, dia kata, tuan-tuan, dia kata, saya jual tangkai. Pasal apa dia boleh tahu semua? Dia boleh tahu dia ni pakai jam apa, dia ni apa semua. Pasal apa dia boleh tahu? Pasal dia ada tangkai. Dia kata, hari ni tuan-tuan, saya bawa tak banyak. Dia kata, saya bawa sikit saja. Satu tangkai RM10 saja. Dia pakat beli, la ilaha illallah. Dia pakat beli. Tunai ni, abang ni. Tunggu lagi, dia kata. Beli balik, tak ada apa-apa. Itu dia, tuan-tuan. Nampak? Ulang tu ada. Duduk dalam sangkang tu apa tu. Dia buat show. Mentera ulang ataupun bomo ulang ni tentu dah cakap lah kat dia. Dia boleh pegang ulang betul-betul bisa ni. Dia duduk kembang tu seng-seng tu dia pergi pegang elok je. Dia boleh perah bagi keluar bisa masuk dalam gelas. Kita duduk tengok.
Kita nangoi bodoh ni pergi tangkap, tak ada nak tangkap. Patuk-patuk tu kerai kejung. Tak ada sampai seberang jaya padang kot jalan. Dia nak buat contoh misal. Dia kata apa? Demikianlah juga harta. Apabila diambil akan dia oleh orang jahil, maka dibunuh akan tuan dia dengan tiada diketahui dan tiada berasa apa. Dia kata ulang. Harta tu macam ulang. Kalau harta ni dapat ke tangan orang yang reti menguruskan dia, harta tak membinasakan dia. Dia orang kaya, tapi harta tu menambah takwa dia di sisi Allah. Tapi kalau harta pergi jatuh tangan kawan nangoi tadi ni, harta tu betul-betul melingkupkan dia dan melingkupkan agama dia. Maka harta ni dia kata umpama ulang. Maka tiada sunyi seorang itu apabila kena racunnya, melainkan dengan memelihara atas 5 perkara. Maka orang yang tak reti apa yang jahil tentang pengurusan harta, bila dapat duit, maka duit tu membinasakan dia. Kecuali kalau dia faham 5 benda sebagai petua untuk dia nak pegang harta. Yang pertama, dia kata petua yang pertama, diketahui akan maksud harta tu. Kita kena faham apa tujuan harta ni. Dan diketahui kerana apa dijadikan harta ni. Apakah hikmah di sebalik harta ni. Dan kerana apa berhajat ia kepada harta. Sehingga berusaha mencari dan menuntut harta itu. Dan tiada dipelihara harta itu melainkan kadar hajat dia. Dan tiada menurut kehendak berbimbang dengan dia. Lebih daripada yang mustahaknya. Dia reti yang tu, harta tak akan membinasakan dia. Dia reti harta ni Tuhan bagi dekat dia. Amanah Tuhan bagi dekat dia. Maka dia kena jaga amanah harta ni. Dia tak akan rosak dengan kena harta yang ada kat dia. Dia tak akan belanja harta ni pada jalan yang boleh membinasakan dia. Dia tahu harta ni amanah Allah. Macam mana nak belanja harta ni dia reti. Dia reti yang tu dia selamat dengan harta yang ada. Yang kedua, dia kata dijaga akan pintu masuk dan pintu dapat harta tu. Yang kedua, dia kena pastikan duit mai daripada punca halal. Yang kedua. Maka hendaklah jauhkan yang haram-haram semata-mata. Jangan pergi ambil daripada sumber haram. Dan jauhkan barang yang ada biasanya atas haram. Jangan dia pergi taringin duit yang ada unsur-unsur haram daripada duit itu. Jangan. Seperti harta raja-raja yang memerintah negeri. Dan orang-orang yang di bawah perintahnya, yang dijadikannya wakil dan sebagai gantinya. Duit domai jalan tak elok. Orang yang ada kuasa, kadang-kadang duit ada mai kat dia ni semua duit mai daripada jalan ketak. Jalan ketak. Duit yang mai kat dia ni mai kat mana? Rasuah, obat-obat jam. Pasal apa? Pasal nak lulus satu projek, dia kata lepas mai kat aku 200,000 dulu. Aku bagi projek ni dekat hang. Maka duit 200,000 yang mai kat dia tu, duit terjun mai atas riba lu betul aja. Tak ada susah payah, tak ada apa. Satu sign saja dia dapat 200,000. Macam lah dia tak pakai 200,000, dia pakai juta-juta. Satu sign masuk 1 juta dalam akaun. Bank in duit siap-siap dah. Dia sign surat. Jenis macam-macam ni semua duit ni duit nak jadi masalah. Bukan duit yang berpunca daripada halal. Hati-hati dengan duit-duit yang macam ni. Dan jauhkan segala pihak yang dikeji lagi dicela pada muru'ah. Jangan sampai rosak maruah kita kerana nak dapat duit ni. Seperti segala hadiah yang ada padanya macam makan suap. Nampak macam tak apa cantik duit ni. Duit ni nampak macam tak apa cantik. Pasal apa? Nampak macam nak jadi duit rasuah. Elak benda-benda macam ni. Dan macam minta yang ada padanya hina dan leceh dan menjatuhkan ayak muka dan sebagainya. Jangan sampai duit ni, punca duit ni mai kat dia, dia terpaksa jatuh ayak muka dia baru nak dapat duit tu. Jangan. Duit macam ni jangan. Pastikan dia daripada punca yang halal. Yang ketiga, petua yang ketiga dia kata kadar pencarian yang dituntut akan dia itu jangan dituntut dicari lebih daripadanya. Dan jangan kurang daripadanya. Ambil ni dia kata patut padan. Jangan sampai tak cukup belanja, jangan sampai terlebih sangat. Duit ni ambil, dia kata cara sederhana. Patut padan dengan kita. Begitu. Biar kadar wajib dan cukup sukatan hajat. Sama ada pada pakaian dan makanan ataupun tempat tinggal diam dan sebagainya. Biar semua ni ambil pada kadar yang tidak berlebih-lebih. Ala kadar, dia kata. Dan bagi tiap-tiap satu perkara, 3 darjat pula. Rendah dan pertengahan dan tinggi. Maka selama-lama cenderung kepada pihak yang sedikit dan hampir kepada had darurah adalah ia yang ringan.
dan masuk dalam jumlah yang ringan tanggungannya. Jangan sampai kita duduk tinggi sangat. Ambitious, orang kata. Duk ambitious. Nak makan kalau boleh sebulan nak makan sampai 50,000. Jangan. 5,000 cukup. Begitu. Jangan terlampau tinggi. Kita punya sasar kita jangan terlampau tinggi. Dan jika lebih daripada yang demikian, sasar kita jangan terlampau tinggi. Dan jika lebih daripada yang demikian, nescaya jatuh di dalam ruang. Ruang tu bukan rawang. Yang tiada akhir bagi dalamnya. Dia jatuh dalam satu ruang yang tak tahu bila nak habis dah. Jadi macam orang tamak. Tamak ni dia tak ada had dia. Tak ada limit dia, tak ada sempadan dia. Dia duduk tamak tak habis. Dan sesungguhnya telah kami sebutkan tafsirnya akan segala derajat ini di dalam kitab Zuhdi. Ada huraian dia lebih lagi. Yang keempat, dia kata, hendaklah pelihara pada pihak keluar harta tu. Pastikan duit yang duduk dekat kita belanja jalan betul. Dan maulah berjimat pada nafkahkannya dengan tiada nama memboros dan tiada nama kedekut. Cara belanja ni antara. Jangan terlampau boros. Jangan sampai terlampau kedekut sampai tak mau belanja apa. Maka biarlah pendapatan, pencarian daripada halal itu pada yang mustahaknya. Maksudnya yang keempat ni kita belanja jalan yang betul. Tengok yang kelima. Yang kelima hendaklah betulkan niat pada mengambil harta itu dan pada tidak mengambilnya. Kalau kita nak ambil pun biar niat kita elok. Kalau kita tak mau ambil pun niat kita elok. Begitu. Dan betulkan niat pada menggunakannya dan tidak menggunakannya. Kalau kita nak guna pun dengan niat yang betul. Kalau kita tak mau guna pun niat kita betul. Maka dia ambil harta itu niat bertolong dengan dia atas buat ibadah. Kita kerja cari duit supaya bila ada duit ibadat kita tak terganggu. Tuan-tuan, tak ada duit ni bohong aja. Semayang pun tak kosong. Duit tak ada. Bila duit tak ada ni berkeling dengan bini. Itu biasalah. Bila duit tak ada berkeling dengan bini. Bila berkeling dengan bini boleh semayang. Boleh semayang ni. Bini tu maki hamun kita tadi. Dia maki-maki kita pergi ambil semayang. Tapi Allahu Akbar. Tengok hantam lohong sampai 6 rakaat. Apalah. Baru sudah berkeling dengan dia. Berkeling pasal apa? Pasal duit tak ada. Pasal duit tak ada. Bila duit tak ada, nak main mengaji pun tak boleh. Tuan-tuan nak main mengaji ni, kereta bukan pakai air parit. Kereta pakai minyak petrol. Ni tuan-tuan duk main mengaji ni semua nak kena belanja. Nak main mengaji ni nak kena belanja. Bila seminggu sampai 7 kali mengaji, duit minyak kereta ni air. Bini tak bunyi. Mengaji. Dia kata ni sampai tak apalah. Main duduk mengaji ni pun tak senang. Handphone dalam poket duk bergoncang ya. Apa pula dah kita ambil biang tengok bini hantar mesej. Mengajilah hang masuk syurga seorang hang dia tulis lagu tu. Tuan-tuan boleh mengaji? Tuan-tuan boleh kan mengaji kalau macam tu? Dia duk marah kita, dia marah kita main mengaji. Pasal apa? Pasal kita main mengaji, duit kita dah guna untuk buh minyak kereta. Bila duit dah guna buh minyak kereta, bajet dah short. Bila bajet dah short, dia hingang. Bila dia hingang, kita duk gagah nak main mengaji juga. Main mengaji, dia duk hantar mesej. Buka-buka tengok lagu tu punya mesej main. Hilang masuk syurga seorang hang, dia kata Allah. Muka surat pun hilang, tak tahu pergi ke mana, apa nak balik. Cerita punca pada duit ni, dia boleh jadi pulut Sarawak habis. Jadi jangan kita cakap bohong, kata duit ni tak perlu apa semua, jangan cakap bohong. Pasal agama pun tak kata lagu tu. Agama pun kata perlu. Cuma jangan lebih-lebih. Yang sampai bila lebih tu pula merosakkan kita. Tapi agama pun tak mau sampai tak ada duit merosakkan kita. Benda ni nak kena balance. Dia beritahu di sini. Jadi dia kata kita kena ingat, kita cari harta ni niat apa nak bertolong untuk kita buat ibadah. Kita rasa okey. Bini kita pun tak marah kita tuan-tuan. Tak bagi kat dia cukup-cukup, abang belanja di rumah apa semua, kita habang dekat dia, habuan ni cukup dah. Untuk belanja dapur, yang ni habuan hang. Anak belanja apa, beli lebih kurang, bagi, okey, yang ni peruntukkan RM500 sebulan untuk aku pergi mengaji. Yang ni jangan kacau. Dia nak kacau kita. Dia tengok habuan dia pun RM3,000, senyum meleleh. Dia tak pergilah mengaji, tidur masjid pun tak apa. Senyum aja. Nak tidur masjid pun tak apa. Dia kata, saya tak mau, saya reda. Abang happy ya. Pasal apa? Bagi cukup. Aduh jadi celaru ni pasal tak cukup. Begitu. Dan niatkan waktu tidak mengambil, tidak berkehendak dunia dan yang tetapkan hinanya. Ada masa kita tak ambil. Pasal apa kita tak ambil? Pasal kita ingat kata kalau aku ambil ni dah jadi lebih sangat. Bila lebih sangat ni saya pergi jadi merapu. Tak mau ambil bahagian ni. Cukuplah ada ni hak halal ni dah cukuplah. Alhamdulillah. Niat macam tu cantik kita. Begitu.
Maka apabila diperbuat seperti segala pesan itu, nescaya tiada memberi mudarat akan dia oleh ada harta itu. Bila kita jaga lagu tu, harta tak akan memudaratkan kita. Kita ulang lagi sekali, dia ada 5 benda. Dia kata, kita nak cari duit tak salah. Nak cari banyak mana pun tak salah. Dengan syarat yang pertama, kita faham tujuan duit tu. Kita faham duit ni amanah Allah bagi kat kita. Kita diamanahkan untuk mengurus duit ni. Yang kedua, kita pastikan masuk daripada punca halal. Yang ketiga, kita pastikan kita sederhana. Jangan tamak dengan duit yang kita dapat. Yang keempat, kita pastikan belanja pada jalan yang dibenarkan oleh agama. Dan yang kelima, dia kata niat kita biar betul. Kalau kita nak cari pun dengan niat yang baik. Kalau kita tak mau pun dengan niat yang baik. Kita boleh kontrol, jaga 5 benda ni. Harta tidak akan membinasakan kita. Ketika itu, harta sudah jadi macam ular dengan bomong ular. Walaupun ular tu bisa, harta tu berbahaya. Tapi kalau jatuh ke tangan orang yang reti menguruskan dia, dia tak membinasakan orang itu. Ini yang dia nak beritahu. Wallahualam. Lepas ni kita akan tengok. Maka kerana itulah berkata baginda Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah, jikalau seorang laki-laki itu ambil sekalian barang yang di atas muka bumi itu serta niat kerana keredaan Allah, maka dia orang yang zahid namanya. Tengok Sayyidina Ali kata apa. Sayyidina Ali kata, kalau sekiranya satu orang tu dia ambil semua harta yang ada di atas muka bumi ni, semua dia ambil, tapi benda yang dia ambil ni langsung tak merosakkan dia, maka ketika itu dia tetap dianggap orang yang zuhud, satu orang yang zahid di sisi Allah. Kaya macam mana pun, harta tu tak jejak dia. Tuan-tuan pernah dengar cerita imam-imam kaya? Imam Malik misalnya orang kaya. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Mazhab Hanbali orang kaya. Cukup kaya. Imam Malik ni kaya pasal orang duk bagi kat dia. Orang tengok muka dia, orang tengok ayak muka dia, orang tengok tingkah laku dia, orang tengok ikhlas dia, orang tak sayang benda nak bagi ke dia. Dia kaya ni dengan pemberian orang kat dia. Mai satu orang nak bagi tanah lagu tutup guru dulu lah. Tutup guru dulu. Oi kaya. Tutup guru dulu kaya. Tanah merata tempat ada. Bukan dia pergi beli. Anak murid hak duduk di mana ni main ni bagi geran tanah dia ni. Tutup guru saya memang niat nak hadiah kat tutup guru. Tutup guru dulu. Kaya macam tu. Kaya-kaya. Imam Malik ni macam tu. Mai satu orang bagi yang tu, mai satu orang bagi yang ni, kira kenderaan ni tak tahu berapa punya banyak. Dia tak pernah naik. Punya banyak orang mai bagi, siapa mai tegur minta dia bagi ke kontor pula. Dia macam tu, kaya. Dia faham tujuan kekayaan tu, dia tak bolot dekat dia. Dia kongsi dengan orang lain juga. Imam Ahmad bin Hanbal orang menjaga. Imam Mazhab Hanbali, imam bagi penduduk Mekah dan Madinah. Penduduk Mekah dan Madinah mereka Mazhab Hanbali. Kita duduk pergi Mekah, duduk semayang tu, imam dia tak bunyi bismillah, kata alhamdulillahi rabbil alamin. Dia tak bismillah ni kata. Mazhab Hanbali dia tak mensunatkan bismillah itu dibaca secara jahar, dibaca secara kuat. Imam Hanbali itu sendiri kaya, dia kaya menyaga. Tapi punya betul dalam menyaga ni, satu hari dia buka kedai kain. Imam Hanbali ni jual kain. Satu hari orang main nak beli kain di kedai dia. Budak dia, khadam dia yang duk jual kain tu, orang yang dia gajikan untuk jaga kedai tu yang jual kain, tapi dia duk tengok. Bila kawan tu main tunjuk kain, budak kerja ni buka kain, sambil buka kain tu sebut subhanallah, sebut alhamdulillah, sebut macam tu. Bila dia dengar macam tu, dia pergi suruh gulung balik kain tu, jangan jual. Yang kata satu punya pelik tu atas. Terus dia suruh gulung balik kain, simpan tu saja. Budak kerja ni pun kata apa ni? Salah ke? Dia bukan maki kawan nak main beli. Dia sebut subhanallah. Dia sebut alhamdulillah. Salah ke? Kemudian dia tanya penjelasan. Dia minta penjelasan daripada Imam Hanbali. Dia kata pasal apa? Salah ke? Dia kata lagu tu. Imam Hanbali kata apa? Aku tak mau orang tu beli kain ni kerana terpedaya dengan ucapan tasbih kamu ni. Dia tak mau
Saat ni kawan ni pergi beli kain tu bukan kerana puas hati kain tu elok nak beli dah. Beli pasal apa? Pasal kawan hak jual ni duk sebut subhanallah, alhamdulillah. Kerana tu pergi beli. Dia kata tak mau macam tu. Dia kata jangan buat bagi orang terpedaya. Biar dia beli kerana dia puas hati dengan kain tu. Biar dia beli kerana tu. Dia kata. Oh pening ha? Tapi maknanya apa? Maknanya mereka ni berhalus sampai macam tu. Berhalus tak mau ada unsur tipu ni. Tak mau. Berbeza dengan hak kita baca di Masjid Tuan Abdullah Tanah Liat baru ni. Cerita satu orang sahabat jual buah-buah Nabi SAW pergi berjalan di market. Bila jalan-jalan sampai dekat satu orang duk jual kurma, Nabi radak tangan dia. Dia rodok tangan dia masuk dalam timbunan kurma tu. Nabi rodok tangan masuk, sentuh kurma basah. Nabi cabut keluar balik. Nabi tanya kepada kawan yang jual ni, pasal apa? Dia kata buah basah ni hang simpan di dalam. Ni pasal apa? Mula dia tanya pasal apa buah ni basah? Pasal apa? Jawab kawan hak jual ni, dia kata asabahus sama. Dia kata dia ni buah ni semalam kena hujan. Semalam kena hujan. Nabi tanya dia, dah kata kena hujan, pasal apa hang simpan di dalam? Pasal apa hang bubuh buah kering di luar? Hak basah hang buah di dalam, pasal apa? Nabi tanya. Nampak? Nabi terus kata dekat dia, Allah Subhanahu Wa Taala murka sangat kepada orang yang menipu. Nabi kata. Tujuan buat tu pasal apa? Tujuan nak menipu lah. Nah abang kata buah elok. Bila kawan tu nak beli, cedok, ambil hak dalam, hak basah punya jual. Berbeza dengan tadi Imam Ahmad bin Hanbal tadi ni. Budak kerja dia buka kain tu, buka tu sebut subhanallah, dia suruh simpan balik. Tak mau. Dia kata kawan ni beli kerana sedap dengar orang sebut subhanallah. Kerana tu dia beli. Aku tak mau jual beli ni berlaku dalam suasana ada unsur macam nak memperdayakan orang. Sampai macam tu punya jaga. Sumber dia nak bagi jadi halal. Dia kaya. Tapi dia kaya dengan jalan yang macam tu. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Bila kita baca benda-benda ni semua, kita boleh ambil pengajaran. Kita boleh ambil pengajaran, kita boleh ambil yang i'tibar. Mudah-mudahan pengajaran dan yang i'tibar itu boleh membantu kita membetulkan jalan hidup kita selepas ini insya-Allah. Lepas ini kita akan masuk lagi tajuk tu, dia akan cerita tentang Sayyidina Ali bin Abi Talib, akan cerita sikit. Kemudian kita akan masuk satu tajuk yang menarik, dia kata bab ma jaa fi tulil umur lil mu'min. Cerita tentang panjang umur bagi orang yang beriman itu bagaimana. Yang kata panjang umur bagi orang beriman itu macam mana. Lepas itu kita akan tengok tajuk fi fana'i a'mari hadhil ummah ma baina 60 wa 70. Dia kata umat Nabi Muhammad ni biasanya binasa di antara 60 dan 70. Maksudnya biasanya umat Nabi Muhammad akan mati di antara umur 60 sampai 70. Dan dia akan cerita dekat kita kalau kita dah sampai umur lebih 70, apa benda yang kita perlu ingat. Begitu. Kemudian dia akan main tajuk fi taqarrubi zaman, cerita masa menjadi semakin cepat. Yang kita duk beritahu selalu, setahun rasa sebulan, sebulan rasa macam seminggu, masa akan jadi semakin cepat. Wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik silap saya. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Nas. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.